Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ketiga yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian kamu bertaubat kepadanya, lalu Dia akan berikan kepadamu satu kesenangan yang baik hingga suatu masa yang tertentu. Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari semalam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama berada di Masjid Negara untuk sama-sama kita menunaikan solat waktu Jumaat sebentar nanti insya-Allah. Dan kita bersyukur dalam keadaan Masjid Negara sedang direnovasi, kita dapat berada di sini lagi dalam keadaan dan kita dapat merapatkan sedikit lagi saf yang berbanding daripada sebelum-sebelum. Alhamdulillah. Dan ramai di kalangan kita sebenarnya nak kembali kepada norma yang sebelum berlakunya PKP ataupun sebelum datangnya COVID, iaitu kita boleh duduk dalam saf rapat-rapat. Kita boleh bersentuhan bahu di antara kita dan rakan-rakan Islam. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan COVID ini segera pergi dan kita akan dapat kembali melaksanakan ibadat dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan di mana kita dapat untuk merapatkan saf sepenuhnya nanti insyaAllah. Muslimin rahimahumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan sebentar tadi di dalam surah Hud, ayat yang ketiga, yang mana di sini kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu memohon ampun daripada Tuhan. Memohon ampun. Wa inistaghfir, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jangan kita tinggalkan perkataan ini, terutamanya apabila kita selesai daripada melakukan solat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana beristighfar itu adalah memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa hendaklah kita memohon pengampunan itu.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam ayat ini tidak menentukan masa bila perlu untuk kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi muslimin sekalian, kita tahu bahawa rahmat Allah itu sangat luas. Allah memberikan satu hari 24 jam kepada kita, dan 24 jam itu perlu untuk kita gunakan seboleh mungkin untuk mencari waktu-waktu yang berkualiti untuk kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu yang berkualiti ini perlu kita usahakan. Kalau kita tidak usahakan, ianya tidak akan datang begitu saja. Kerana kita lihat pada zaman kita ini, kadang-kadang banyak masa yang terpaksa kita luangkan, umpamanya bagi orang yang bekerja. Banyak masa yang kita luangkan ataupun banyak masa yang kita habiskan umpamanya di jalan raya, ataupun banyak masa yang kita habiskan di dalam kereta, ataupun banyak masa yang kita habiskan di atas motosikal. Kerana tugasan kita, kerana tanggungjawab kita untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dijadikan masa itu 24 jam, dan kita tidak bekerja satu hari 24 jam. Tidak. Kita ada juga masa untuk kita berehat daripada kerja, untuk kita berehat daripada melakukan tugasan-tugasan, dan waktu-waktu rehat, waktu-waktu senggang ini kita carilah masa untuk kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memohon pengampunan yang berkualiti daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai mungkin di antara kita yang kalau bekerja, kita bekerja di pejabat, orang yang duduk di pejabat, bila menganggap komputer, kadang-kadang orang asal pun kita tak terasa terpanggil untuk pergi ke musalla, tak rasa terpanggil untuk pergi ke masjid. Tapi bukan orang dekat sini lah, mungkin orang dekat tempat lain. Jadi kalau begitu keadaannya, kita perlu untuk sentiasa bermuhasabah kembali, bermuhasabah diri, mengingati tentang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kembali kepada diri kita, macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinyatakan wa istaghfiru rabbakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini didatangkan dengan satu lagi perkataan summa tubu ilaihi, dan hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, ataupun yang disebutkan sebagai taubat nasuha, dengan sebenar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah ayat kita, tuan-tuan kalau yang ada smartphone tu mungkin boleh tengok dalam apps Al-Quran, cari surah tu, baca surah tu, ayat yang begitu nanti sangat. Bila Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ataupun yang pegang Al-Quran, yang pegang mushaf, boleh tengok. Kalau hari ini mungkin kita tengok mushaf yang tidak ada terjemahan, satu hari mungkin kita boleh cari Al-Quran terjemahan. Sebab apa saya pentingkan sangat Al-Quran terjemahan ini? Kerana kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia, lidah bukan lidah Arab. Kita bukan orang kata lahir daripada keluarga Arab. Jadi bahasa Arab ini, kalau kita tidak melihat kepada terjemahan, kalau kita tak belajar, kita perlukan kepada melihat kepada terjemahan. Kalau kita tak lihat kepada terjemahan, kita tak boleh nak faham berkaitan dengan ayat Al-Quran. Oleh sebab itu sangat penting
untuk kita ada Al-Quran yang terjemahan ini. Bagi mereka yang mahir bangsa Arab, bagi mereka yang belajar di institusi yang tinggi berhadiran agama, mungkin mereka tahu. Tak perlu sangat untuk lihat pada terjemahan. Tapi bagi kita sebagai masyarakat awam, kalau ada terjemahan itu lebih baik untuk kita menghayati maksud ayat Al-Quran itu sendiri. Maksud ayat Al-Quran ini. Kalau mungkin kita tidak, macam contoh kita baca surah Al-Fatihah ini daripada zaman bila kita hafal surah Al-Fatihah. Daripada sebelum kita nikah. Kalau kita ada anak pun kita ajar anak kita baca surah Al-Fatihah ini daripada umur 3 tahun, 4 tahun. Maknanya dia mula boleh cakap, kita dah mula nak ajar dia untuk membaca surah Al-Fatihah. Mungkin daripada umur kita 3 tahun, 4 tahun kita dah biasa membaca surah Al-Fatihah. Tetapi berapa ramai di antara kita yang memahami kandungan surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam ataupun surah Al-Fatihah yang kita baca sendiri. Bila imam mengatakan Allahu Akbar, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah kita faham maksud apa yang diungkapkan oleh imam? Mungkin surah Al-Fatihah ini kita biasa mendengar dia punya terjemahan dia. Tapi surah-surah lain, ayat-ayat lain macam. Jadi itu memerlukan usaha daripada kita semua. Sebab itu saya apabila kita menceritakan berkaitan dengan ayat Al-Quran ini, biasa saya minta agar kita melihat juga kepada terjemahan yang ada. Kalau tuan-tuan rasa nak tengok terjemahan Melayu, boleh tengok terjemahan Melayu. Tapi ada setengah kita ni mungkin dia rasa tak puas bila dia baca terjemahan bahasa Melayu. Dia nak juga cari terjemahan dalam bahasa Inggeris. Silakan. Silakan. Apa saja terjemahan yang boleh untuk kita faham ayat Al-Quran itu, maka kita cari terjemahan itu untuk memudahkan kita faham. Tetapi ingatan daripada saya ialah jangan kita hanya bergantung kepada terjemahan semata-mata tanpa melihat kepada teks asal ayat Al-Quran. Ini satu perkara yang perlu kita ingat sentiasa. Perlu kita ingat sentiasa. Kerana golongan orientalis, golongan orientalis ini mereka yang mengkaji berkaitan dengan Islam. Ada di kalangan mereka daripada kalangan bukan Muslim maupun semua. Mereka mengkaji, tetapi bila melihat ataupun memetik nas-nas dalil-dalil ini, mereka hanya melihat kepada terjemahan. Kalau melihat kepada terjemahan sahaja tidak cukup. Kena lihat juga teks asal Al-Quran untuk kita faham berkaitan dengan Al-Quran. Inilah yang sering dibicarakan oleh para ulama yang mengkaji berkaitan dengan Al-Quran. Mereka meletakkan kaifan dan ta'amul ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nak berinteraksi dengan Al-Quran ini mesti kita faham berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nak faham macam mana? Nak faham, kita baca Al-Quran dan kita lihat terjemahan. Itu nak faham. Orang yang baca terjemahan saja mungkin dia faham terjemahan, tapi dia tak dapat nak melihat konteks keseluruhan ayat Al-Quran. Sebab apa yang diterjemahkan, kadang-kadang perkataan yang digunakan itu tidak menepati konteks ayat Al-Quran yang sebenarnya. Saya bagi satu contoh. Kalau kita melihat surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ini ayat dalam surah Al-Isra ayat pertama. Biasanya bila masuk bulan Rajab, ada kisah Isra Mi'raj, ayat ini akan dibaca. Kita pun lebih dalam tak sampai 2 minggu lagi akan masuk bulan Rajab. Akan masuk bulan Rajab sampai 2 minggu lagi.
Jadi dalam menanam dia akan dibaca ayat ini. Terjemahan yang akan kita jumpa, terjemahan yang akan kita jumpa adalah Al-Masjid Al-Haram itu, Masjidil Haram akan diterjemahkan sebagai Masjidil Haram Masjidil Haram di Mekah, Al-Haram. Tapi kalau dalam Masjid Al-Aqsa itu dia akan terjemahkan the furthest post. Kalau kita tengok terjemahan yang ditulis oleh umpamanya Yusuf Ali, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris Yusuf Ali, dia akan terjemahkan the farthest post. The farthest post itu maksudnya masjid yang paling jauh. Sedangkan Al-Quran bukan bercakap tentang masjid yang paling jauh. Al-Quran bercakap tentang Masjid Al-Aqsa, bukan masjid yang paling jauh. Kenapa dia terjemahkan sebagai masjid yang paling jauh? Sebab dia terjemah perkataan Aqsa dalam Al-Quran, yang perkataan Aqsa dalam bahasa Arab dia bermaksud yang paling jauh kan. Tapi dalam konteks ayat tersebut Allah menyebutkan Al-Masjidil Aqsa ini kata khas, kata nama khas. Bila ada isim ma'rifah alif lam, itu maksud isim ma'rifah noun. Dia punya perkataan itu adalah perkataan kata nama khas Al-Masjidil Aqsa. Bila diterjemahkan kepada masjid yang paling jauh, ini akan menjadi masalah dalam perbincangan ilmiah. Masjid manakah yang paling jauh? Sedangkan Al-Quran bercakap tentang Masjid Al-Aqsa, bukan masjid yang paling jauh. Itu kalau kita nak faham berkaitan dengan Al-Quran ini. Sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati melihat terjemahan Al-Quran boleh, tapi kena lihat juga ayat Al-Quran. Melihat ayat Al-Quran boleh, kita kena lihat terjemahan supaya kita dapat faham dan dapat mengambil manfaat daripada ayat Al-Quran tersebut. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, pertama adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selepas kita beristighfar itu hendaklah kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ayat ini maksudnya selepas kita beristighfar, kita menyatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka dengan kita melakukan ataupun menyebutkan istighfar, kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ datanglah apa yang kita katakan mata'an hasanah, yaitu satu kesenangan yang baik, satu kesenangan, ketenangan jiwa. Datang orang yang gelisah mungkin hidup dalam kegelisahan, apabila beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala boleh meredakan kegelisahan. Orang yang tidak tenang dalam kehidupan, apabila mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar ini bukan istighfar sekali dua saja, tetapi istighfar sentiasa, lapaskan di mulut untuk kita mendapatkan apa yang disebutkan sebagai mata'an hasanah. Tapi janganlah pula bila kita rasa gelisah, kita tiba-tiba kita istighfar. Kegelisahan itu ada saja dalam kita menyalahkan ayat Al-Quran. Saya dah istighfar dah Ustaz, tapi tak datang ketenangan dalam jiwa saya. Saya dah istighfar dah dalam ayat istighfar, tapi tak juga datang ketenangan dalam jiwa saya. Jangan kita nak menyalahkan Al-Quran semua. Jangan kita nak menyalahkan Al-Quran. Jadi dalam hal ini kita kena sentiasa mempertingkatkan usaha pengampunan, memohon pengampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Macam juga orang bila dia keluar berjalan naik kereta, bila baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad SAW nak keluar daripada hijrah pada malam hari, nak keluar daripada rumah dia itu, membaca ayat apa? Nabi Muhammad SAW membaca ayat waja'alna min baini aydihim sadda
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ayat dalam surah Yasin. Surah Yasin yang kita biasa baca malam Jumaat tu kan. Malam tadi baca surah Yasin. Kadang-kadang awal tak sempat baca malam Jumaat, dia nak ambil hari Jumaat siang dia nak baca juga surah Yasin. Dan dia dah terbiasa. Jadi dalam peristiwa hijrah itu, dalam catatan menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW membacakan wajah Nabi Muhammad ini sadar dan fakir sadar bangsa yang Allah disebut, maka orang-orang kafir tak nampak Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang setengah daripada kita, mungkin dia dengar mana-mana hadis atau mungkin hadis Melayu lah, dia kata video yang biasa dia dengar orang Melayu, naik kereta baca ayat tersebut sebab tak nak ditahan oleh polis. Tapi ada kadang-kadang orang itu tidak baca dah, kena tahan juga. Bila kena tahan juga itu jangan nak kita menyalahkan ayat Al-Quran. Ustaz saya nak baca dah oleh Allah, kita tahan juga. Kita menggunakan ayat Al-Quran ini bukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ayat Al-Quran ini adalah ambil pengajaran, ambil sifadah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Baik, itu yang disebutkan oleh Al-Quran surah Hud ayat 3 ini, iaitu untuk beristighfar dan untuk kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keadaan hasanah dari kehidupan yang baik kepada kita, semua yang baik. Sehingga pada bila ada yang bersama tidak ada had yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang mereka yang sentiasa beristighfar dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketenangan yang datang kepada mereka itu bila ada yang bersama, sehingga pada suatu masa yang tertentu, bila masa yang tertentu itu tidak dinyatakan bila yang tertentu itu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan perasaan itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak tarik kembali kenikmatan ketenangan jiwa yang ada pada mereka. Baik, kita lihat dalam hadis yang saya bacakan juga tadi bahawa macam mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan kaedah dan cara Nabi Muhammad SAW memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon pengampunan, istighfar, melafazkan istighfar ataupun memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala fil yawmi aktsara min 70 marrah. Dalam satu hari lebih daripada 70 kali Nabi Muhammad SAW memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang Nabi yang sudah diberikan wahyu kepadanya, dijamin syurga, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ini juga lah yang mengajar kepada kita bahawa istighfar itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW menyatakan sabahina marrah, 70 kali. 70 kali. Kalau setiap lepas solat 5 waktu, tuan-tuan baca istighfar katalah 10 kali. Kita solat 5 waktu, 10 kali kali 5 baru tak ada 50. Baru ada 50 kali istighfar. Jadi kena tambah lagi 50. Kena tambah lagi 50. Nak tambah apa? Nak tambah dekat mana-mana sahaja istighfar ini, kerana tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila masa untuk kamu beristighfar, bila masa kamu tidak boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa, setiap ketika boleh untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa lafaz istighfar? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau tak nak baca yang banyak, cukup dengan astaghfirullahaladzim. 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 Dan cukup itu. Adakah perlu orang dengar? Tak perlu orang dengar. Jadi macam mana kita menafaskan astagfirullah kalau azim tanpa orang dengar? Kita baca perlahan dalam hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baca perlahan dalam hati. Tapi kata guru saya, kalau nak mendapat kenikmatan apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, ketika kita memohon pengampunan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ketika kita melafazkan lafaz istighfar ini, kita cuba letakkan tapak tangan kanan kita ini di atas dada sebelah kiri, iaitu di atas jantung kita, di atas kita punya jantung kita ni. Bila kita letak tapak tangan kanan kita di atas jantung kita, apa yang akan kita rasa? Degupan jantung. Kita akan rasa degupan jantung. Cuba bersama-sama dengan degupan jantung itu, kita cuba istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 InsyaAllah, tuan-tuan kita cuba untuk mendatangkan sakinah, mendatangkan perkataan hasanah itu, mendatangkan perasaan-perasaan yang ketenangan di dalam diri, terutama apabila kita dalam keadaan yang marah. Kalau keadaan yang marah ini memang kita kena cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil wudu untuk mengurangkan ketegangan, untuk mengurangkan stres. Ambil wudu dan kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia menjadi panduan kepada saya dan juga kepada kita semua dalam kita menjalani kehidupan di atas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihat sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.